Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Falimbani bisiril Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Salikin. Moga-moga dengan pengajian ini bertambahlah akan keimanan kita kepada Allah. Maka hasil bertambah iman itu bertambah pula lah amal kita. Maka hasil bertambah amal itu bertambahlah pahala kita. Maka hasil bertambah pahala itu bertambahlah kasih sayang Allah kepada kita. Maka atas jalan kasih itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kitab Jawi muka surat 9. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan bahawasanya tiada diterima iman seorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan khabar yang kemudian daripada mati
seperti soal Munkar wa Nakir, iaitu dua malaikat yang haibah lagi menakut mendapatkan ia akan mayat, maka bertanya keduanya itu daripada tauhid dan agama dan risalah dengan katanya, mar rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Artinya, siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Dan kedua-dua malaikat itu, iaitu permulaan fitnah, kemudian daripada mati. Baik. Ni sambung lagi, masih lagi kita berada di dalam bab akidah. Ni soal akidah. Selepas Tuan Syekh, pengarang kitab kita, Syekh Abdul Samad, dia membicarakan kepada kita tentang sifat 20 yang kita imani dan kita yakini. Kemudian apa lagi perkara-perkara lain yang juga menjadi perkara akidah. Maknanya kalau tak ikut ni ataupun tak percaya benda ni, maka terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, maka maknanya jadi kafir lah. Sebab akidah yang diterima hanya satu sahaja, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada nama ni, selain daripada aswaja, selain daripada ahli sunnah wal jamaah, semuanya tak terpakai finnar, masuk dalam neraka. Tak kira boh lah nama apa pun. Jadi yang kita nak ialah mesti mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka kata Syekh dan bahawasa ni, kalau kita mengaji ilmu alat, maknanya taukid. Maknanya dengan kata lain, sesungguhnya. Mesti begitu, tak lain. Maknanya sungguh-sungguh tiada diterima iman. Confirm, betul-betul yakin bahawa tak diterima iman. Makna tak diterima iman, maknanya imannya tidak sah, imannya terbatal. Dengan kata lain, jadi kafir akan dia. Siapa? Seorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dia kata maksud muraknya sini, tidak diterima iman seseorang kecuali, melainkan itu maknanya istisna, maknanya kecuali membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Maknanya membenarkan apa yang Nabi kata itu hukumnya wajib dari segi akidah. Siapa yang tidak membenarkan apa yang Nabi kata, automatik jadi kafir. Walaupun dalam kata gurau. Maksud membenarkan apa yang dikata Nabi, hadis. Hadis pula, apa makna hadis? Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqrir. Apa-apa saja yang diriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan atau perbuatan atau ketetapan. Kadang-kadang mungkin kita orang awam, kita faham hadis tu Nabi cakap. Tak semestinya betul apa yang Nabi kata tu hadis. Tapi kadang-kadang Nabi tak cakap pun jadi hadis. Macam mana? Perbuatan Nabi. Kadang-kadang sahabat yang cakap, Nabi tak cakap, sahabat yang cakap. Sahabat kata, aku melihat Nabi buat gini. Jadi hadis. Ataupun juga ketetapan yang telah Nabi tetapkan pun jadi hadis. Nabi kata mesti macam ni, mesti macam ni. Okey, baik. Kemudian orang yang tolak hadis ni, orang yang tolak apa yang Nabi kata atau apa yang Nabi buat, dia tolak, maka ini jadi kafir. Tolak pula, tolak yang macam mana? Tolak di sini artinya tolak ingkar. Maknanya menidakkan atau menafikan. Bila Nabi kata ya, dia kata da'ah, jadi kafir. Tapi kalau dia tak buat apa yang Nabi suruh, belum lagi jadi kafir. Menurut kita punya ulama, pandangan ulama kita, tak jadi kafir lagi. Jadi bukan senang-senang. Dia sebenarnya begini, jangan bermudah-mudah kita mengkafir-kafirkan orang. Takut-takut kafir tu balik-balik ke diri sendiri. Tapi
bila hujahnya kuat, maka memang tetap jadi kafir. Jadi yang kafir ni ialah orang yang menidakkan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul. Menidakkan tu menafikan. Tapi makna menafikan sama ada menafikan dengan perkataan atau perbuatannya. Tetapi kalau dia tak buat, belum tentu dimaknakan dengan penafian. Contoh. Dia tak semayang, tak boleh kita kata kafir menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Walaupun ada setengah pandangan mazhab yang lain boleh jatuh kafir, tapi mazhab kita Imam Syafi'i kata tak kafir lagi. Walaupun memang bukan sekejap-sekejap, 50 tahun tak semayang pun belum jadi kafir lagi. Melainkan dia bukan 50 tahun tak semayang, dia cuma satu waktu tak semayang. Satu waktu tak semayang tu bila orang tanya, awak hang tak semayang, dia kata, semayang kau wajib pun, jadi kafir. Walaupun tadi satu, kawan tu 50 tak semayang, dia satu. Beza sebab apa? Kawan yang 50 tinggal semayang, tapi dia tidak menafikan kewajipan semayang. Dia cuma tak semayang, tapi dia tak tolak. Hukum wajib tu dia tak tolak, dia tak nafi, jadi tak jadi kafir, kata ulama. Tapi walaupun dia tinggal sekali je, kemudian dia nafi, jadi kafir. Walaupun mungkin dia tak tinggal, dia semayang tak pernah tinggal, tapi bila tanya dia, semayang ni wajib tak? Semayang fardu ni, maghrib isyak ni wajib tak? Dia kata maghrib isyak ni wajib, jadi kafir. Walaupun dengan nada bergurau. Soal-soal gini tak boleh buat gurau. Kan? Itu dia. Lepas tu kita kena faham, yang ni yang dimaksudkan menolak atau menafikan. Maka tiada diterima akan imannya, melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi. Jadi membenarkan lawannya menafikan. Siapa yang menafikan jadi kafir. Ataupun nak bagi tips mudah, formula lah, kita bagi mudah. Gini kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, apa yang hukumnya wajib tak boleh turun pangkat wajib tu. Mana benda yang Allah kata wajib tak boleh jadi sunat. Siapa yang mensunatkan benda yang wajib, kafir dia. Dia tak boleh turun pangkat. Tapi menaikkan pangkat boleh. Benda tu sunat, kita kata wajib, boleh tak jadi kafir. Tu. Turun pangkat mana boleh? Siapa nak turun pangkat tak? Elok-elok jadi Perdana Menteri tak jadi. Nak siapa nak? Kan? Yang kelakarnya, dia buat parti tu, lah kali dia kena buang daripada parti tu. Nampak lagi lawak. Nampak? Dia yang buat. Nak dia buat rumah, lepas tu kena keluar daripada rumah. Bengong. Tu sibuk pula buat parti baru, datang masjid lah, surau Wanong, ngaji kitab. Sibuk ke situ lagi. Tu. Bukan kata korang ni, contoh. Baik. Jadi mana tadi kafir ni, kafir. Jadi tak boleh nafi apa yang Nabi kata, apa yang Nabi tetapkan. Jadi kalau orang yang tak buat ataupun tak melaksanakan perintah Allah atau perintah Rasul, jangan cepat-cepat kita tuduh dia kafir dan sebagainya. Dia tak buat tu termasuk dalam golongan fasik. Fasik ni maksudnya orang yang derhaka, orang yang buat dosa besar, melanggar perintah Allah. Tetapi kita tak kata dia kafir lagi. Sebab kata guru kami, sebab tu dipanggil akad, akidah. Akidah tu ambil daripada perkataan akad. Akad ni maksudnya ikatan. Jadi bila sesuatu sudah terikat, bukan senang untuk dileraikan ikatan tu. Dia mesti ada sesuatu yang sahih, yang rajih, yang kuat, hujah yang kuat untuk memutuskan dia. Sama juga macam akad nikah suami isteri. Nak kata dia ni sah bercerai, kena jelas. Sebab tu lafaz cerai kena soreh. Walaupun dia balik pahaman Isyak ni, balik-balik buka pintu, Assalamualaikum, saya cerai, tak jatuh talak. Biar lama cerai. Tak lama. Sebab apa? Sebab tak soreh. Saya cerai apa?
Dia kena saya cerai awak. Baru jatuh. Kan? Ataupun dia buat lagu. Cerai. Tak jadi. Bengong suami. Nampak? Dia buat main pula. Tak jatuh. Sebab apa? Tak soreh. Betul ada orang tanya ulama. Orang lelaki nak. Orang lelaki ni dia 9 akal, nafsu 1. Mending perempuan 9 nafsu 1 akal. Jadi orang lelaki ni akal panjang. Boleh nampak jenis perempuan dahi luas. Boleh ngejah dapat. Kali tanya abang ni single lagi ke? Dia ada bini kat rumah, anak 8. Single dia kata. Dia ngaku single. Jadi orang tanya ulama, bini ada di rumah tapi depan orang dia kata dia single. Adakah jadi cerai, jatuh talak? Dah. Sebab apa nak kena kata cerai? Dia tak kata cerai. Dia kata single. Nah, single tu banyak makna. Mungkin maksud dia single masa ni, masa dia duduk kat situ dia seorang-seorang. Single tu maksudnya seorang-seorang. Nah, ataupun dia kata saya tak berpunya lagi. Padahal bini ada. Nampak? Nah, tak jatuh lagi talak. Sebab apa? Maksud boleh jadi maksud dia lain. Saya tak berpunya lagi tu tak berpunya lagi 3. 3 lagi kosong. Nampak? Boleh jadi. Jadi tak jatuh sebab lafaznya tidak soreh. Tidak jelas. Bila lafaznya jelas, ya memang saya kata saya cerai dia. Apa? Jadi soreh barulah termaktub, terkeluar daripada terputus akan akad pernikahan tu. Itu nak cerita pernikahan. Ini kita nak kiaskan dengan akad akidah kita, ikatan akidah kita dengan Allah Ta'ala, yang kita mengaku Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka sudah terikat. Nak putus ikatan ni kan senang-senang. Dia kena lafaz yang soreh, lafaz yang jelas, yang menunjukkan ikatan tadi terputus, barulah sah jadi kafir. Lepas tu macam live ni kan. Jadi tiba-tiba ada satu orang tu dia tanya soalan dalam komen. Dia pula yang baca bagi tahu kat Ana. Kata, ustaz, ada orang tanya. Hari tu isu hangat pasal orang hina Islam apa semua ni dari kalangan orang Islam sendiri. Jadi dia kata, adakah akidah orang macam ni dikira jadi kafir? Kalau jadi kafir saya nak bunuh dia kata. Nak aku salah jawab mampu aku yang ke dalam lagi kan. Jadi kita kena faham. Dia selagi dia tak kata saya memang kafir, jadi tak boleh nak kata kafir. Saya sekarang Kristian, baru sah jadi kafir. Kan? Tapi kalau sekadar dia menghina, kita kena marah dia. Dan kita kena tegur dia dan nasihat dia. Boleh jadi kita beranggapan dia jahil ketika dia berkata, ataupun dia tersilap kata. Bukan cepat-cepat, sebab tadi kita sebut tadi, sebab takut kita menghukumkan kafir pada orang yang tak jatuh kafir, takut kafir balik ke kita balik. Jadi kafir ni berat. Bukannya senang-senang sikit-sikit nak mengkafirkan siapa-siapa, tak boleh. Cuma kalau kita kata siapa buat begini jadi kafir, kita tak kata orang, kita kata sifat. Siapa yang bersifat begini, lawan hukum Allah gini, boleh jadi kafir. Tengok ulama punya bahasa. Kita mengaji kejap cerah kejap gelap, kejap cerah kejap gelap. Kita bahagian kafir je kita dengar. Keluar-keluar ni kafir habis semua orang. Padahal ulama dia sebut kafir, memang ada marah kafir. Tapi dia kata apa? Siapa hina hukum Allah boleh jadi kafir. Maksud boleh jadi, maksudnya dia akan menjadi kafir, bukan terus kita nak kata dia kafir. Kan? Macam orang kata Nabi pelarian, tak boleh terus hukum dia kafir. Walaupun memang perkataan dia salah. Dan kita kena marah dia dan nasihat dia, tegur dia, suruh talik balik perkataan tu dan taubat kepada Allah, minta maaf pada Rasulullah. Tak apa.
Ada begitu. Tapi yang jelas memang kafir dah, dia lawan kita. Jangan kata tak baik cakap dia kafir. Ni Nguyen tu tak baik cakap kafir. Lepas tu nak cakap apa bengong. Dah memang dia kafir. Kalau sah orang tu kafir, tak apa kita kafir. Nampak? Tu memang kafir dah. Kan? Jadi kita beginilah. Kalau sesama umat Islam, walaupun dia jahat, jangan kita lawan dia macam kita lawan kafir sungguh. Sebab dia masih lagi Islam. Kita memang kena marah dia, kena tegur dia, tapi kita tegur dia atas dasar kita nak selamatkan iman dia. Jangan sampai kita benci dia. Tapi kalau kafir memang kafir harbi, kafir yang menentang Islam, itu tak ada can. Kan? Itu memang kita kena lawan sungguh-sungguh lah. Lepas tu kita begini. Sama juga contohlah, minta maaf cakap, seperti mana yang Tuan Guru Haji Hadi sebutlah. Macam contoh perpecahan di dalam fikrah Islam ni lah, dalam pengajian kita, timbul golongan-golongan Wahabi. Kan? Jadi janganlah kita hentam Wahabi, lebih kita hentam daripada kafir-kafir laknat yang menghina agama kita, lawan agama kita. Walaupun dia Wahabi pun, tapi kita kena ingat dia masih lagi Islam, saudara se-Islam kita. Cuma sebab itulah bila saya tanya Tok Guru Siddiq Tok Guru, apa pandangan Tok Guru terhadap Wahabi? Adakah kita nak kata dia sesat ke kafir ke sebagainya? Jawab Tok Guru Siddiq dia kata, ana sendiri pun tak berani nak kata Wahabi kafir, ataupun nak kata sesat pun berat juga. Jadi kita cuma beranggapan golongan Wahabi ni mereka golongan jahil. Mereka tersilap dalam memahami satu-satu ilmu dalam agama. Seperti mana mereka memahamkan ayat Ar-Rahmanu ala Ashistawa mengatakan Tuhan di langit. Kan? Jadi kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berilmu, wajib atas kita membetulkan kawan-kawan kita. Jadi betulkanlah cakap dia. Kita bagi hujah-hujah yang kukuh. Macam mana mu kata Tuhan di langit, sedang langit tu Tuhan bagi jadi? Kalau benar Tuhan di langit, sebelum Tuhan buat langit, Tuhan di mana? Jadi kita buktikan pada dia. Kan? Tapi kalau memang dia berkeras sangat, kita berlepas. Berlepaslah. Jadi soal akidah tu serah pada Allah. Kalau Allah terima dia sebagai orang yang beriman, berimanlah dia. Kalau tak, taklah. Tapi jangan cepat sangat kita, mulut kita terus nak kata orang ni kafir dan sebagainya, sebab hukumnya tu berat. Maksudnya begitu. Baik. Jadi macam inilah yang seperti mana dalam kitab ni sebut, Syekh Abdul Samad sebut, siapa yang menafikan apa yang dikhabarkan oleh Nabi, itu memang sepakat ulama tiada diterima akan imannya. Maknanya kafir lah tu. Kan? Siapa yang menolak, menafikan apa yang Nabi kata, akan khabar yang kemudian daripada mati. Contoh apa benda? Yang Syekh Abdul Samad buat contoh, khabar-khabar atau berita-berita kemudian daripada mati. Maknanya berita selepas mati. Berita selepas mati ni alam ghaib. Ingat, yang sebenar-benar tahu alam ghaib itu adalah Allah semata-mata. Kita tak ada. Para ustaz dia memang boleh cerita tentang sakaratul maut, boleh cerita tentang alam barzah, tapi cerita dia atas kitab saja, cerita dia atas ilmu saja. Sebenar dia sendiri pun tak pernah rasa lagi. Biar dia buat gaya macam mana pun, dengan jegir mata ke, tuan-tuan, dalam tu gelap. Biar dia ceramah macam mana pun, kita ustaz nak masuk ke? Ustaz kata kalau aku masuk, aku tak ada depan ni. Jadi dia baca tu, dia cerita tu atas ilmu dia baca kitab dan sebagainya. Hakikat sebenar, orang yang dah mati dia tahu. Orang yang dah pergi dia tahu. Tapi kalau takdir katalah orang mati tu bangun balik, kemudian buat kuliah. Tapi rasa tak siapa datang lah. Ada mati dah buat kuliah. Tapi katalah takdir dia buat kuliah, cerita tentang macam mana dia mati. Pun kita yang dengar, kadar dengar lah. Macam orang makan burger. Burger katalah ada gerai burger depan sana, sedap sungguh burger tu.
Dia, kawan dia ni tak makan lagi. Dia ni dah makan. Dia cerita, ui, burger depan sana tu, ya Allah, sedapnya. Dia punya tekannya tu, Allah, kuat sungguh. Dia kata bukan burger tu sedap, roti sedap. Nampak? Dia kata sedap sangat. Sedap yang dia cerita tu, kawan yang tak makan lagi ni boleh rasa tak kat tekak? Tak rasa. Dia cuma dengar je. Gitu je lah. Nak rasa sungguh, dia kena pergi beli baru dia rasa. Sama tak? Kita boleh cerita je lah bab kematian dan sebagainya, tapi nak rasa sungguh, mati. Kalau rasa tak sabar nak rasa lah kan. Mati baru tahu macam mana. Yang dikatakan sakitnya sakaratul maut kan. Dalam kitab Bahrul Mazi kalau tak silap. Katanya Siti Fatimah, anak baginda Nabi SAW, katanya Siti Fatimah, kalaulah ada orang kata mati tu tak sakit ataupun mati tu mudah, aku cemburu, dia kata. Si anak Nabi kata, bukan anak YB, anak Nabi. Anak Nabi kata kalau ada orang kata mati tu mudah kan, mati tu senang kan, mati tu tak sakit, aku cemburu. Kenapa? Bila sahabat lain tanya, dia kata kerana aku sendiri menyaksikan bagaimana ayahku dicabut nyawa. Aku sendiri melihat betapa berkerutnya ayahku menahan sakitnya mati. Sedang tu Nabi pun terasa sakitnya kematian, apatah lagi kita. Maksudnya begitu. Memang sakit lah, tapi nak cerita tak tahu. Saya pun tak tahu nak cerita macam mana. Tanya kawan yang dah mati. Tapi jangan kawan tu nazak pergi tanya, Chan, sakit lah? Bodoh. Kawan tu gitu lah, muka pun tak belen lah. Nak pergi tanya, bisik. Orang suruh bisik telinga, la ilaha illallah, dia bisik telinga, sakit tak? Sakit tak? Kawan tu tong lagi sebiji. Dan kali dia yang mati. Memang kan. Tapi wallahu alam. Cumanya ada pandangan ulama. Ini pun sekadar pandangan. Jadi pandangan ulama kata, bagi orang yang imannya kuat, hebat dan sebagainya, memang sakit tu sakit, tapi mungkin Allah percepatkan. Jadi taklah lama sangat sakit tu, ataupun tenggelamkan dengan sesuatu yang lebih indah, dibuka nampak syurga dan sebagainya kan. Macam kita kak nak kena cocok jarum kot lengan. Jarum kita tengok jarum pun tak cocok lagi, sakit dah tengok jarum. Nak jadi nak cocok jarum bapak besar pula, nak cocok situ. Tiba-tiba tukang cocok tu, Allah, muka nak kurang sikit daripada Nialofa. Maknanya lawa lah. Muka lawa, lesung pipik sampai atas ni kan. Jadi masa cocok memang sakit, tapi tengok ke dia jadi macam orang cakap apa, hilang sekejap sakit tu. Macam tu lah. Tapi sakit memang sakit. Macam tu lah, lebih kurang yang ulama gambarkan lah. Apa-apa pun wallahu alam. Sekarang ini Allah lebih tahu. Dan apa yang ulama-ulama cerita semuanya atas kajian daripada hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Seperti manalah yang disebut dalam kitab ni. Apa yang Nabi khabarkan tentang alam gaib, contohnya kehidupan selepas mati, maka wajib kita percaya. Siapa tolak jadi kafir. Dulu berlaku satu orang, dia mempertikaikan soalan kubur. Dia kata, ada ke soalan dalam kubur? Mati dah dia ni yang cakap ni. Dia petikai, ada ke soalan dalam kubur? Dia petikai tu sudah rosak akidah dia. Kalau memang dia tak percaya, macam dalam kitab ni sebut, tak diterima iman dia, dia tu jadi kafir. Siapa tak terima apabila Nabi kata nanti dalam kubur ada soalan, dia tak percaya apa Nabi cakap, jadi kafir dia. Sebab apa? Kawan ni kata, orang yang cakap ni lah, dia kata, ada ke soalan dalam kubur? Bila orang ulama tanya dia, kenapa cakap gitu? Sebab aku tengok dalam ayat Quran, mana ada cerita soalan dalam kubur. Nampak?
Kan? Sebab tu Nabi kata taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kamu dua perkara. Apa dua perkara tu? Iaitu Quran dan juga hadis. Maknanya mu pegang Quran saja tolak hadis kafir. Pegang hadis saja tolak Quran lagi kafir. Yang tak kafir Quran pegang, hadis pegang. Mana boleh terima salah satu? Begitu juga dengan kalimah syahadah. Mengucap syahadah satu saja, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua dia tak ucap, dia tak nafi, tak sah Islam. Ataupun dia ucap, dia menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, tapi Allah bukan Tuhan, dia tak ucap, kafir juga. Yang Islam dua kalimah syahadah baru sah. Begitu juga Quran kena pegang, hadis kena pegang. Ada cerita yang tidak dicerita dalam Quran tapi dicerita dalam hadis. Seperti cerita tentang alam kubur dicerita dalam hadis. Kan? Jadi wajib kita kena percaya. Sebab yang kata ni Nabi. Siapa tak percaya jadi kafir dia. Inilah Syekh Abdul Samad sebut dalam kitab Hidayatus Salikin. Baik. Jadi seorang melainkan membenar akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, akan khabar yang kemudian daripada mati, seperti Syekh buat contoh soal mungkar wa nakir. Soalan mungkar dan nakir. Malaikat mungkar nakir. Setengah riwayat kata malaikat mungkar tanya soalan, malaikat nakir sebat. Wallahu alam. Nak tahu siapa sebat, siapa tanya, tunggu masuk dalam lah. Baru tahu. Nampak? Oh, ni mungkar ya? Tanya dia. Takut tak sempat tanya. Tapi ini guru saya cerita lah, guru kita lah, Tok Guru Siddiq Noh. Dia kata bila masuk je mayat tu, tapi macam tadilah kita sebut, cerita-cerita ni semua berdasarkan kajian hadis alim-alim ulama. Hal sebenar orang yang dah mati je tahu. Okey, baik. Jadi bila mati seseorang tu, masuklah dia jasadnya masuk dalam kubur. Yang ditanam itu jasad, bukan roh. Roh dia masuk alam yang lain. Kita korek dalam tanah tu tak jumpa roh, yang jumpa jasad saja. Jasad je lah. Pakaian dia je lah, sarung kulit ni sajalah, badan tulang je lah. Roh tak ada dah. Roh di suatu alam yang lain. Alam mana? Wallahu alam. Macam mana laju kereta kapal terbang pun tak boleh sampai alam tu. Ni alam yang Allah hijabkan pada kita. Melainkan orang yang masuk dia dah tahulah alam tu, dipanggil alam barzah. Kan? Barzah ni maksudnya divider, pembahagi antara alam dunia dengan alam akhirat yang sebenar, yakni alam kiamat. Jadi sementara nak tunggu alam akhirat, alam kiamat yang sebenar, dia ada akhirat kecil ataupun dipanggil kiamat kecil. Itulah namanya alam barzah. Masuk dalam tu. Kemudian pada awalnya terbaring, kemudian didudukkan dia untuk nak ditanya soalan. Masa itulah malaikat munkar nakir akan datang. Pada awalnya kata guru kami, malaikat munkar nakir datang dalam rupa yang yang sangat mengerikan. Tengok tu takut. Kan? Malaikat munkar nakir nak bahagian tanya soalan, macam polis lah nak tanya orang. Takkan jenis muka lembik gitu. Muka tu cengih dah. Dia punya kening sambung tu. Nampak polis lah, bukan malaikat tu. Sekali dia tulis malaikat kening sambung. Bila pula cakap cerita polis tadi. Kan? Jadi malaikat datang, cengih, garang, membawa rotan dan sebagainya. Lepas tu bila nak tanya, kalau seseorang tu dia masih hidup, dia selalu bersama Quran, maka mati esok Quran bersama dia. Saat di dunia orang tidak menghiraukan Quran, tiba-tiba dia orang yang suka menghiraukan Quran. Tengok Quran. Tanya balik diri kita masing-masing, kita lebih banyak pegang Quran atau pegang telefon? Tapi kalau dalam telefon tu kita pegang sebab baca Quran, sekarang kan canggih, ada Quran dalam telefon, lagi bagus. Kan? Jadi orang yang selalu banyak bersama dengan Quran, suatu dunia ni, alam dunia ni, masyarakat dunia tidak menghiraukan Quran, tapi dia hiraukan Quran. Maka saat nanti orang semua tak hiraukan dia, Quran hiraukan dia. Sebab Quran balas balik jasa di dunia dulu. Kan? Jadi Quran akan datang menemani dia. Kata guru kami, boleh jadi dia akan menyerupai macam kita. Wallahu alam lah, dipanggil macam qarin.
Dia pun datang teman kita. Jadi bila malaikat nak tanya, Quran akan sekat. Dia kata nak tanya boleh, tapi tanya mesti nada tu pelan-pelan, cakap elok-elok. Jangan buat muka cengeng-cengeng gini. Kalau tidak, saya tak izin nak tanya ni, apa nama tuan saya ni. Dulu dia jaga saya masa hidup dunia, sekarang saya jaga dia. Kata Tok Guru, Quran akan jadi peguam bela kita. Maka malaikat yang asal wajahnya ngeri tadi berubah jadi wajah yang orang cakap apa, sedap mata memandang. Maka tanya soalan pun lembut je. Marabbuka. Tanya. Kita pun senang. Allah lah. Anda tanya lembut. Macam orang tanya, apa khabar? Kita kata khabar baik lah. Tiba-tiba kita masuk surau, khabar. Kita terkejut. Nak jawab khabar baik pun macam tak baik je rasa. Gitu tak? Sama tak kata Tok Guru? Orang yang tidak berjinak-jinak dengan agama semasa di dunia, Quran dia buat letak tepi saja. Takut-takut dalam kubur malaikat tanya dengan soalan yang dalam hadis Nabi sebut suaranya lebih kuat daripada guruh kilat. Guruh kilat kalau jauh pun kuat dah. Bayangkan kalau pang sebelah telinga kita, kuat. Suara malaikat lagi kuat daripada itu. Kata guru kami, kalau soalan yang mudah tetapi ditanya dengan nada yang kuat dan keras pun kita terketa-keta nak jawab. Contoh macam budak-budak sekolah, cikgu tanya dia, 5 tambah 5 berapa? Budak tu macam mana nak jawab? Nampak? 8 jawab. Lain kali dia 8. Lagi terkencing terus situ. Padahal 5 campur 5 bukan payah mana. Tapi sebab nada suara tu dengan muka cikgu, Allah, dia kata, aku tak nampak dah berapa nombor tu, aku hentam aja, dia kata. Sebab takut sangat. Itu. Ini marab buka. Allah, takut sampai lah kali ringgit Malaysia jawab, ringgit Malaysia. Sebab dia takut duit tadi. Dia bukan takut Allah, dia takut duit. Dia apa yang kita takut di dunia ni, itulah takut jadi fahaman Tuhan dalam hati kita. Jadi hati-hati. Letakkan ketakutan ni hanya kepada Allah. Maka sok masuk dalam kubur, bila ditanya oleh malaikat, marabbuka, siapa Tuhan kamu? Dengan senang kita akan jawab Allah. Sebab hati ni takut semata pada Allah. Tapi kalau hati ni masih hidup kat dunia, takut duit tak ada, takut dunia, takut pangkat, takut ini, takut itulah. Takut nanti jawab dalam kubur, kita jawab jawapan yang tu. Dia takut dengan KKM. Nampak? Masuk dalam kubur, marabbuka, KKM jawab. Nampak? Bukan suruh takut, tapi kita ikut prosedur SOP. Bukan suruh takut. Ni sampai takut sangat. Takut corona melampau-lampau. Orang suruh tulis nama, dia nak pegang pen pun takut. Dia kata tadi baru ada orang pegang pen tu, kalau jangkit situ, ambil pen ketuk kepala dia. Nampak? Pegang je lah, takut sangat apa sangat. Teruk sangat kadang-kadang. Itu kadang jadi takut yang bukan-bukan. Dia kita nak cerita lah tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Ingat masalah dunia sebenarnya tidak besar. Masalah dunia kecil je. Jangan kita serabutkan kepala dini dengan masalah-masalah dunia. Masalah yang besar sebenarnya yang perlu kita serabutkan dalam kepala ialah masalah akhirat kita. Allah sebut fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang timbangan amalnya berat, timbangan amal baiknya berat, maka dia akan hidup senang lenang. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang timbangan amal baiknya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Ni kita kena risau. Aku punya timbangan ni berat tak berat? Berapa banyak amal aku buat? Yang sunat berapa banyak? Yang fardu dah qada ke belum? Yang tu patut kena serabut kepala. Bukan serabut kepala bantuan tak dapat. Kenapa bantuan tak dapat?
Tak payah yang sabut yang tu. Nah, kita ni sebenarnya, anda nak tanya kita, sama-sama kita fikir malam ni. Kita ni sebenarnya kita pening soal rezeki ke soal harta, tuan-tuan? Soal rezeki ke soal harta? Yang kita pening sebenarnya harta, bukan rezeki. Rezeki tak payah pening, sebab rezeki Allah sudah jamin. Dalil bukti, dalam hutan orang asli. Nah, elok aja rezeki, SPM pun tak ada. Elok Nah, makan kenyang sampai bulat perut. Menyanda dekat pokok pisang. Nampak? Macam-macam dia. Pantang lintas dia sapu. Nah, kijang dia ni makan kijang. Lintah apa nama? Nah, ayam dia sapu ayam. Lintah pun dia sapu juga. Nah. Tu kata. Nah, kenyang nyanda rezeki, padahal SPM tak ada apa, tak ada, duduk dalam hutan. Dah kalau duduk dalam hutan Allah jamin rezeki, kita duduk kat bandar takkan tak yakin. Tu. Kalau soal rezeki cukup, makan minum ada je. Nah, yang serabut pada kita harta. Berapa harta? Tengok jiran sebelah kereta baru, nak gak kereta baru. Itu yang jadi serabut. Akhirnya sibuk sampai overtime, tak cukup-cukup kerja. Orang buat kuliah maghrib untuk memahami hal-hal akhirat kita, tak pergi. Sibuk dengan dunia dia, tak cukup-cukup. Tu yang jadi tak berkat. Gaji ribu-ribu tapi tak berkat. Hidup jadi susah. Nah, ada orang gaji sikit je, tak banyak mana gaji, tapi senang. Ada orang hidup tak ada gaji, lagi senang hidup dia. Orang gila, pergi jalan. Nampak? Mana ada apa hasil income, tanya dia ada payslip tak? Tak ada payslip dia. Gitu. Tapi tengok kenyang nyanda makan. Badan sihat. Saya pun pelik kadang-kadang saya tengok kita yang akal waras ni kerap selalu pergi klinik. Demam lah semua. Tapi orang gila tak ada pergi klinik. Sihat aja dia. Nak minum air semalam. Nampak? Makan tepi tu sampah tu tapi sihat. Allah jamin. Faham tu? Rezeki Allah yang jaga. Kan? Harta yang jadi masalah pada kita. Jadi janganlah sibuk sangat dengan harta. Berlebih kurang sudah. Kan? Cukup buat makan minum, cukup tempat tinggal, cukup nak boleh jalan ke surau masjid, ada kenderaan yang selesa sedikit, jadilah. Kan? Ini serabut sangat nak kaya raya dan sebagainya. Tu yang jadi masalah sebenarnya. Kan? Baik. Jauh tadi malaikat munkar nakir ya. Jadi munkar nakir, dia dua malaikat yang haibah. Bunyi dah sikit lagi boleh Malaikat munkar nakir ni malaikat yang bukan haibah ni, hebat. Dua malaikat yang hebat lagi menakut. Malaikat yang hebat lagi menakutkan. Yang mendapatkan ia akan mayit orang yang mati. Nah, malaikat ni malaikat yang menakutkan. Macam tadilah kita cerita, dia datang dalam wajah yang menakutkan. Tapi bila peguam bela kita datang, Quran yang kita sanjung, Quran yang kita baca selalu ni, dia akan pertahankan kita. Dia minta untuk tukar wajah-wajah yang elok. Maka bila elok soalan, senang untuk kita jawab. InsyaAllah, moga-moga lah, harapnya begitu. Kan? Jadi orang cakap apa, berjinak-jinaklah dengan Quran semasa hidup ni. Kan? Ada masa baca. Kalau tak boleh nak baca banyak, sekurang-kurang baca sikit pun jadi. Maka bertanya kedua-duanya itu daripada tauhid dan agama dan risalah dengan katanya. Dua-dua malaikat tu akan tanya soal apa? Dia tak tanya matematik. Dia tak tanya karbon dioksida campur hidrogen jadi apa. Dia tanya tauhid. Apa tu tauhid? Kena mengaji masa hidup dunia ni. Tanyalah tok guru, tanya ustaz tauhid tu apa? Baik kita tanya dulu sebelum kita kena tanya. Kita tanya dulu. Kalau kita salah jawab pun atas tanah ni, kita masih lagi boleh makan mi goreng. Boleh makan lagi cak ketiau. Tapi kalau salah jawab dalam tanah, makan tanah kita. Memang kena habis, kena sebat habis, tak ada apa dah duduk dalam tu. Jadi nak silap biar silap atas. Silap atas boleh betul lagi, silap bawah tak dapat dah. Macam orang ambil lesen, dia nak langgar tiang, langgar dalam sekolah mandu dia, tak apa lagi. JPJ tak boleh saman sebab dia tengah belajar.
Tapi lesen penuh dah dapat keluar, digi langgar tiang elektrik ke apa, habis surat saman sampai. Begitu juga dalam hal ni. Jadi nak bagi puas masa hidup ni, Allah bagi kesempatan masa bukan suruh kumpul harta, tapi Allah bagi kesempatan masa untuk betulkan hidup kita, supaya kita tak menyesal kemudian hari dalam tanah tu. Dalam tanah nanti kita tak menyesal. Berapa ramai sudah menyesal masuk dalam kubur, nak bangkit semula tak boleh dah, kan? Jadi kita jangan jadi menyesal begitu. Jadi akan ditanya soal-soal bab tauhid, soal-soal dan bab agama di sini maknanya soal syariat, soalan-soalan fiqh, soalan-soalan tentang hal-hal pengurusan kita. Ada 4 bab asas dalam masalah fiqh yang akan ditanya oleh malaikat, iaitulah soal ibadat kita. Dia akan tanya semayang kita, kan? Semayang ni kamu tahu tak semayang ke kamu ikut je orang semayang? Tanya habis, kan? Lepas tu bab puasa, bab apa semua. Dulu kamu masuk korban ni sebab tengok orang lain masuk ke kamu faham korban ni apa dia? Kena tanya habis. Tu soal ibadat. Yang kedua ditanya soal muamalat, jual beli. Kamu jual dulu ada riba tak? Kamu jual dulu kamu jujur tak jual? Ke bohong orang, nipu orang sebab nak kau untung? Habis muamalat ditanya. Bab ketiga ditanya dalam masalah syariat, masalah fiqh, bab munakahat, nikah kahwin. Nikah dulu, lepas tu pergi ngorak pula janda sebelah tu, kenapa? Kamu buat apa? Gini-gini. Kamu main perempuan gini-gini. Kamu ada bini, kamu pergi pula pusat pelacuran, kenapa benda? Pergi nguruk pula benda. Habis tanya. Bab munakahat. Kan? Lah kali yang keempat bab jinayat, bab undang-undang. Kan? Masa hidup kat dunia dulu laksana tak hukum aku? Hukum Allah, undang-undang Allah laksana tak? Dia pun jawab kata, bukan saya Perdana Menteri. Dia cabutnya orang dia yang buat, tanya dia. Betul lah malaikat kata, tapi takkan dia naik sendiri? Macam mana dia boleh naik jadi Perdana Menteri? Macam mana dia boleh naik jadi kerajaan kalau bukan mu pilih dia? Saya mana tahu. Dia kata tol hapus, saya pilih lah. Ada ke? Kena jawab habis. Banyak soalan, ratus tahun belum tentu soalan tu habis, kan? Silap pang kena. 7 tala bumi tenggelam bila sekali sebat. Saya kuliah di Masjid Penjara Tapah. Pegawai penjara cerita, ustaz, kalau orang banduan ni kena sebat, boleh kata jeritan itu satu penjara boleh dengar betapa sakitnya. Jerit. Saya kata dengan dia, kita bayangkan itu baru manusia sebat pun dah macam tu jerit sakit dia. Bayang malaikat sebat. Allahu Akbar. Ni mujur ni Allah hijabkan telinga kita daripada dengar jeritan orang mati. Kalau boleh dengar, Allah nak makan nasi pun tak masuk mulut tu. Bau nak sedapnya nasi ayam. Dengar orang jerit dalam kubur. Nampak tak jadi. Nampak? Tak jadi terus. Air sedap kamu tak jadi. Takut dengar jeritan. Allahu Akbar. Jadi Allah mujur, Allah hijabkan sebab Allah nak kita fikir. Allah nak rahsiakan. Dan soalannya antaranya lah, marrabbuka, siapa Tuhan kamu, wa madinuka, apa agamamu, wa manabiyuka, dan siapa nabimu. Kita akan hurai tentang soalan ni sikit pada kuliah esok subuh insya-Allah. Jadi siapa nak tahu jawapan soalan ni kena datang subuh esok. Tak dapat jawapan. Marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Apa makna dia marrabbuka? Soalan tu pendek tapi maknanya panjang. Begitu juga dengan wa madinuka. Kalau kita tengok pada soalan ni rasa confident dia jawab ni. Siapa Tuhan? Allah lah. Apa agama? Islam lah. Siapa Nabi? Muhammad lah. Payah apa? Memanglah atas tanah dalam tu. Sebab yang nak jawab nanti bukan bibir ni, yang nak jawab nanti roh, dalaman kita, hati kita yang nak jawab, bukan mulut. Kalau mulut ni tak payah kata jemaah Surawan Nong, nak marempit MK boleh jawab.
Nampak? Rampik boleh jawab, isap dadah boleh jawab, tanya dia. Di tengah isap dadah apa dekat celah longkang, kita tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Allah lah. Muka steam. Nampak? Dia boleh jawab. Nampak? Dia boleh jawab. Tapi dalam kubur yakin dia boleh jawab. Jadi yang nak jawab tu sebenarnya rohani kita. Macam mana nak bagi rohani boleh jawab? Kita jumpa esok subuh insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Ya. Okey, baik, bagus soalan. Jadi ada sahabat kita tanya berkenaan dengan hukum wajib dan sunat tadi. Dibolehkan kita benda yang sunat kita kata wajib. Tetapi yang dimaksud boleh di sini bukan dalam bentuk paksaan umum, tapi dalam bentuk peribadi diri sendiri ataupun dari sudut pengajian. Contohnya di sekolah. Di sekolah tahfiz, ustaz kata semua pelajar wajib semayang duha. Jadi duha tu asal sunat, ustaz jadikan wajib untuk pengajaran dan pengajian. Boleh? Itu tak masalah. Tapi ketua kampung kata wajib semua wanong kena semayang duha. Siapa tak semayang duha terajam ni. Boleh. Nampak? Ada pula tu barang sunat. Tak boleh kita paksa gitu. Tapi nak paksa diri sendiri boleh. Aku mewajibkan duha bagi diriku. Siapa yang mewajibkan sunat baginya, maka ulama kata kalau dia tinggal wajib qada, sebab dia dah kata wajib. Jadi kalau rasa tak mampu, jangan kata wajib. Sebab contoh dia kata aku dah niat dah azam dalam diri aku, duha ni wajib. Tertinggal duha, wajib kena qada. Sebab dia dah kata duha wajib. Macam tu jangan ustaz. Sunat. Nampak? Takut tertinggal. Tak apalah, ada masa buat. Dia begitu. Tapi tak boleh kita paksa orang lain. Macam ada sesetengah. Tapi kalau macam tok guru tu, kadang-kadang kata-kata dia tu yelah dia nak menggairahkan orang. Jangan kita hukumkan dia tak betul. Sebab ada kat pandangan-pandangan ulama yang syadid. Dia kata Allah rezeki makan banyak mana dah, takkan duha tak boleh nak buat. Betul lah tu. Tapi jangan kata apa ni ustaz ni duha kan wajib pun. Jangan marah dia. Sebab dia nak menggairahkan. Sebab saya ada jumpa satu orang tok guru, dia marah orang tak pakai serban. Kata apa ni tak pakai serban ni? Ni sunnah Nabi. Betul dah. Dia nak menggalak-galakkan orang dengan bersunnah. Tapi jangan kita memaksa-maksa orang, sebab barang sunat tetap sunat. Nak maksa pada diri sendiri silakan, sebab itu diri kita sendiri. Atau kita nak paksa anak kita, boleh. Kita nak ajar dia anak kita, tak apalah, dalam rumah kita macam di sekolah, nak sekolah tahfiz wajib pakai serban. Jadi serban tu asal sunat, tapi sekolah wajibkan sebab mendidik. Boleh, tak ada masalah bab tu. Dia nak. Okey, baik. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Dan macam biasalah ada telur masin, wajib beli telur masin. Mana boleh ustaz. Okey, baik. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Kita bertemu pada kuliah subuh esok insya-Allah jika diizinkan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Takbir.